selidik. Sebab dia perempuan ni, rupa-rupanya suami dia tu seorang tentera perang. Jadi suami dia keluar pergi perang, tak balik main, berapa bulan tak balik, menyebabkan dia duduk rasa duduk seorang-seorang. Sayyidina Umar, dia bertanya kepada Hafsah. Siapa dia Hafsah? Tuan sekalian, Hafsah ni iaitu anak dia yang menjadi isteri kepada Nabi SAW. Umar tanya kepada Hafsah. Umar kata apa? Umar kata, Hafsah, aku nak tanya kamu. Hafsah kata, tanya apa? Dia kata orang perempuan ni kalau tak bersama dengan suami, berapa lama dia boleh duduk tahan? Umar tanya Hafsah. Hafsah pun dia malu. Bila malu, Umar kata apa? La haya'u, tidak ada malu di dalam agama Islam. Benda ni benda penting. Benda ni kena tanya. Jadi Hafsah pun dia habaq kepada Umar. Dia kata apa? Dia kata fa asyara thalatha ashhur illa fa arba'a. Dia tunjuk ke Umar, dia kata, aku wahai ayah, kalau tak ada suami, aku tak bersama dengan suami, aku takkan boleh bertahan di antara 3 bulan hingga 4 bulan. Lepas pada tu tak tahu jadi apa. Kan? Maka Umar pun fakataba Umar illa tuhbasal juyush fawqa 4 ashhur. Umar pun dia buat satu memo, dia hantar kepada Menteri Pertahanan dia. Dia hantar, dia kata apa? Dia kata yang berhormat, dia kata, tentulah kalau bahasa kita nak bagi tuan-tuan faham, yang berhormat, kita bawa keluar berkeliling baru. Berkeliling apa? Kalau tentera kita keluar, jangan lebih daripada 4 bulan. Pasal apa? Kesian bini dia di rumah. Tuan-tuan nampaklah? Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini juga dikuatkan dengan ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sebut, lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu 4 ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Iaitulah ayat berkenaan dengan sumpah ilah. Sumpah ilah ni apa? Zaman Nabi dulu ada orang yang bersumpah tak mau bersama dengan isteri. Dia tak mau bersama dengan isteri, dia marahkan isteri dia, dia bersumpah, demi Allah aku takkan sentuh badan hang. Dia kata sampai bila-bila, berapa bulan dia abang macam tu. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah buat turun di dalam surah Al-Baqarah, iaitulah ayat 226. Tuhan kata apa? Tuhan kata lilladzina yu'luni ila, orang-orang yang bersumpah untuk nak meninggalkan isteri dia daripada tempat tidur. Maknanya menjauhkan isteri dia daripada tempat tidur. Tuhan kata apa? Tuhan kata cukup kalau kamu nak buat juga 4 ashhur, 4 bulan cukup. Tuhan kata jangan lebih daripada tu. Kalau lebih daripada tu, dia akan menjadi haram. Lebih daripada tu, isteri kita ni dia boleh duduk, dia mengadu kepada qadhi untuk apa? Untuk difasahkan perkahwinan, dibenarkan. Kita nampak tak? Maknanya 4 bulan saja. Jadi kita tanya diri kita dalam surau ni, berapa lama lah kita? Itu soalan dia tu. Ustaz, saya 7 bulan, 8 bulan bini dua-duanya tak ada apa. Tak ada apa. Kan? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia habaq pada sini, dia kata orang perempuan yang tu pun nak kena layan juga. Sebagaimana Tuhan dia memberikan tiap-tiap orang itu syahwat dan keinginan kepada makan minum, hanya masing-masing hal itu ada lain sedapnya dan juga lain lazatnya. Yang kata jima ni dia lebih kurang macam makan minum lah. Kan makan minum dia macam tu. Makan minum tentang sampai bila-bila lagi hidup lagi itulah kita makan kita minum. Cuma ada kurang dan ada terang, yang tu aja. Ada orang yang makan banyak, ada orang makan sikit. Bila sampai umur yang tak larat macam ni, makan pun lebih kurang. Sama juga macam benda ni pun. Nak sebut banyak kali pun tak pernah cuma. Kan? Sama juga macam benda ni pun. Kata haji awal balik kata haji ni malam ni hujan. Allah kata tuan-tuan ni berapa ustaz. Itu lah tuan-tuan sekalian. Macam kita ajak orang ustaz, makan. Allah cukuplah saya dekat ni tuan-tuan tak larang nak makan. Macam tu aja tuan. Tapi benda tu orang kata apa? Benda tu nafsu. Benda tu sentiasa ada sampai bila-bila. Kemahuan tu ada, kadang-kadang kudrat itu yang tidak memberikan kekuatan kepada kita. Baik. Dia kata bahkan lazatnya jima' itu, iaitulah lazat yang megah dan juga lazat yang sehabis-habis sukacita kepada manusia. Dia kata apa? Kepada manusia. Maksud dia apa? Yang kata lazatnya jima' tu lebih lagi daripada makan. Kita tu sampai tuan-tuan sekalian, ada orang bulan puasa cerita dia kan, orang buka puasa dengan kurma, dia buka puasa dengan hantu. Yang tu ya. Tuan-tuan boleh faham? Sebut hantu tu tuan-tuan faham. Dia tanya macam-macam. Kan saya nak urai puasa kembang tembok tu macam mana? Silap boleh baca hadis ni malam ni. Tapi dia buat macam mana kalau saya tu skip
Lagi tuan-tuan duk tanya, "Ya ustaz, bulan lepas bukan dah sebut hari kan?" Jadi betul pula. Ada tuan bilang. Dia kira Allahumma laka sumna apa semua, tengok bini dia angkat gini, bini dia angkat gini, settle. Kan? Bulan puasa punya pasal. Tak apalah buat bilah macam mana pun, cuma jangan di siang hari sudah. Kan? Baik, kemudian dia kata apa? Dan kerana itulah Tuhan tidak meluputkan, Tuhan tidak menghilangkan daripada hamba-Nya lazatnya jima itu, kerana ia merupakan satu balasan kepada amal ibadat hamba-Nya dan taat hamba-Nya akan dia di dalam dunia ini. Tuhan sediakan di syurga. Syurga pun Tuhan bagi. Sebab syurga adalah tempat yang untuk kita nak seronok. Maka dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti kita akan bermain-main dengan perempuan, dan jimaknya itu lebih kuat daripada main dan juga jimaknya di dalam dunia ini. Tuan-tuan, maknanya di syurga dia lagi kuat. Baik. Dan dikurniakan syahwat itu berganda-ganda lebih daripada dunia ni. Allahu Akbar. Makna dia apa? Tuan-tuan tak perlu dah pergi cari tongkat ali, tuan-tuan tak perlu pergi cari ginseng merah, tuan-tuan tak perlu pergi cari apa? Tak perlu dah. Atas akhirat nanti kita jadi kuat. Maka bersedap-sedaplah seorang mukmin itu di sana, main dan juga bersedar gurau dengan isterinya dan juga bundihnya, dan dijimaknya seorang kemudian daripada seorang dengan secukup-cukup puas nafsunya yang kuat itu. Tu dia ayat tu, nak urang macam mana saya pun tak tahu lah. Maknanya memang lepas geram semua lah. Kan, atas dunia kita pun duduk jalan setapak duk tengok orang kahwin geram juga. Kita pergi makan muri kahwin, kita pun jalan setapak bila lah pun nak boleh jadi muda macam ni. InsyaAllah syurga dah tuan. Dan syurga tu Tuhan bagi berkanda-kanda yang kata kekuatan kita. Baik, bermula dalil. Ni yang cantik ni. Bukan bercakap saja, tapi benda ni disebut oleh hadis Nabi SAW. Nabi meraihkan benda ni. Kan, tuan-tuan, benda ni orang kata apa, walaupun benda ni kadang dia jadi, kita nak cerita pun kita jadi segan, tetapi dalam Islam benda ni ada. Okey? Baik, kita bagi laluan kepada azan insya-Allah. Saya sambung sikit lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bermula dalil yang menunjukkan atas kuat nafsu seseorang itu di dalam syurga itu ialah sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'tal mu'min fil jannati quwwatan kadza wa kadza minal jima'. Qila ya Rasulullah, aw yutiqu dhalik? Qala yu'ta quwwatan minha. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW yang nama dia adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Daripada Nabi SAW bersabda, Nabi kata diberi satu orang mukmin yang beriman kepada Allah itu ketika mana dalam syurga kekuatannya itu, yakni bagian-bagian di dalam syahwat dia. Bagian-bagian tu Nabi sebut macam tu. Maka ketika mana dia berjimak dengan orang perempuan, Allah Ta'ala bagi dia kekuatan itu.
Bila didengar oleh sahabat Nabi SAW, maka mereka itu pun lalu bertanya kepada Nabi. Dia kata apa? Ya Rasulullah, adakah kuasa seorang mukmin kuat jimat itu? Maksud dia, yang kata kuat jimat di syurga itu macam mana? Tentang pun soalan ni pun kadang orang tanya kita. Orang kata, tadi balik dengar kuliah apa? Kata kuliah syurga. Tadi dengar Ustaz sebut jimat tu dia tanya betul kat kita. Kita lagi nak tanya sikit, kalau kita di sana nanti kita ada bini kita, orang bagi bidadari banyak, Tuhan bagi kat kita pula, kita dengan kekuatan atas dunia ni tak larat, macam mana kita nak layan lagi? Kita nak jawab macam mana? Kan? Satu jawapan tuan nak bagi dengan orang kata apa? Ambil dengan kuliah lah. Yang tu ya. Kan? Itu satu soalan. Yang kedua kita kata apa? Baru aku dengar tadi ya. Hantau dah. Itu soalan kita bagi. Dan ini jawapan yang diberikan oleh Nabi SAW. Sebab apa tuan-tuan? Sebab benda ni menjadi, saya sebut kepada tuan-tuan tadi, menjadi satu keperluan dalam kehidupan kita ni. Walaupun benda ni nampak macam tak penting, tapi dia merupakan faktor kepada kebahagiaan. Pasal apa? Pasal benda ni tuan-tuan, Nabi SAW membenarkan bagi satu orang perempuan yang dia tidak mendapat kepuasan nafsu untuk dia nak minta cerai kepada suami dia. Betul. Jaga elok benda ni. Kita alhamdulillah lah, bini kita ni kira bagus, dia jaga kita, tak apalah abang, dia kata ikut abang lah, apa yang abang bagi kat saya terima lah. Walaupun dia tak dapat sepenuhnya. Kalau kita tanya betul-betul daripada lubuk hati dia tu, kita kata dia pun nak tanya betul-betul ni. Kan, hang dengan aku ni macam mana? Adakah hang rasa yang kata kekuatan Conan the Barbarian yang ada kat aku ni? Kita kata dia kata Conan, apa buah Conan ada? Dia kata gitu kan kita. Pira abang, dia kata sembang berdekah-dekah yang minum kopi ni, kopi janda lah, kopi merah lah, kopi apa telan tadi dengan cawan-cawan muhung dia buat gitu kan kita. Betul. Rupanya ada hadis Nabi SAW. Dia seluruh pasal orang ramai kan. Nabi cerita dia dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Seorang sahabat, iaitulah perempuan, dia ni isteri kepada Rifa'ah Al-Qurazi radhiyallahu anhu. Satu hari dia Rifa'ah ni entah macam mana atau Rifa'ah ni talaqa imra'atah fabatta talaqaha. Rifa'ah ni dia sudah menceraikan isteri dia. Tiga tak dengan cerai tiga. Cerai tiga cerai lah dia bagi. Dia bagi cerai dengan tiga apa nama ni. Lepas tu tuan-tuan sekalian, bila kena cerai macam tu, jadi isteri dia ni sudah pergi bernikah pula dengan seorang sahabat yang bernama Abdul Rahman Ibn Zubair. Nikah dengan Abdul Rahman Ibn Zubair. Sebab kalau cerai talak tiga, dia nak nikah, dia nak rujuk balik tak boleh. Dia nak kena apa? Cari muhallil. Muhallil ni kalau bahasa orang Putrajaya, dia kata apa? Cina buta. Lah ni tuan-tuan, Cina semua celik. Tuan-tuan nak cari tahu mana Cina buta. Saya nak ikut perkataan ni pun saya tak tahu main daripada mana. Dan kalau kita sebut Kristian ke orang Cina boleh marah kita. Pasal apa? You orang kacau kami. Kan? Pasal apa? You orang duk kuliah kau kata Cina buta. Awak tak cari Melayu buta? Dia kata macam tu kan? Melayu boleh. Kan? Baik. Jadi Abdul Rahman Ibn Zubair bila menikah dengan Abdul Rahman Ibn Zubair, macam saya ceritakan tentang kes tadi ni, faja'at an-Nabi SAW, perempuan ni yang kata kena cerai dengan Rifa'ah, lepas tu dia menikah dengan Abdul Rahman Ibn Zubair pula. Lepas tu dia pergi jumpa Aisyah. Dia kata, Aisyah, saya nak tanya Nabi Zat, tapi segan saya tanya melalui Aisyah, boleh tak? Aisyah kata okey, tak ada masalah. Jadi Aisyah pun dia kata apa? Ni orang perempuan ni tanya dia. Tanya apa? Tentang pernikahan dengan Abdul Rahman Ibn Zubair. Dia pada menikah, tapi dalam waktu yang sama Abdul Rahman Ibn Zubair dia tidak menyentuh perempuan ini. Nabi kata pasal apa tak menyentuh? Maka Aisyah kata apa? Aisyah kata, ya Rasulullah, illa mithlu hadhihi al-hudbah li hudbah akhadatha min jilbabiha. Dia kata, yang kata hudbah li hudbah, iaitu bahasa Arab. Bahasa Arab ni maksud apa? Abdul Rahman Ibn Zubair ni, dia ni ujung kain. Hudbah li hudbah ni maknanya ujung kain. Ujung kain ni, lalu Aisyah pun dia pegang tudung dia, dia tunjuk ujung kain, dia tunjuk ujung jilbab dia kepada Nabi SAW. Maksud dia apa tuan-tuan? Ujung jilbab maknanya jantung lah. Boleh faham? Saya pasal tak ada hari ni dia tak rekam, sebab tu saya tunjuk.
Kalau dia parakam amboi, duk macam ni dia bertangkap gambar saya buat poster pula. Dia bagi tahu dia, Ustaz hujung kain. Mampu saya. Istilah tu dia kata hujung kain. Hujung kain ni masuk apa tuan-tuan? Tak boleh buat apa. Nak kena pergi mengurut, nak kena pergi apa segalanya, tak ada kekuatan. Nampaklah? Dan benda ni pun disebut kepada Nabi SAW. Cuma Nabi habang, Nabi suggest kepada dia. Dia nak minta cerai, Nabi suggest kepada dia. Nabi kata lah ni, bawa pergi berubat lah, Nabi kata. Ada banyak cara, bukan itu jalan penyelesaian. Tapi kalau dia tak boleh nak rasa madu dengan dia apa semua, maka hamba baik dengan dia, minta diceraikan, ambil nikah ni. Rupanya itu zaman Nabi. Dan hadis yang baca kepada tuan-tuan adalah hadis Imam Bukhari, hadis sahih. Boleh faham? Tuan-tuan yang buat geleng kepala, dia kata betul ke? Dia buat geleng kepala macam tu pula. Memang betul lah. So dia nak abang apa? Dalam syurga nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kekuatan kepada kita. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, au yutiqu dhalik, yang kata kekuatan tu kekuatan arah mana kita di syurga nanti? Maka sabda Nabi SAW, Nabi kata kekuatan yang kata kuatnya itu, iaitulah dikurniakan Allah Ta'ala kekuatan 100 orang bagi kita. Oh tuan, satu orang kekuatan dia 100 orang. Boleh faham? 100 kuasa kuda gambar dia bagi tadi. Kan? Maka manakala Tuhan kurnia yang demikian itu, maka berapa ratus kali jima pun tiada menjadi letih dan juga tiada menjadi penat. Tuan-tuan nampak tak? Lagi bagus ni pada dapat 100 kekuatan tu pula, lepas tu tak letih, tak penat. Maknanya apa? Rambut tak ada kering. Rambut tak ada kering. Tuan-tuan sekalian, kira kering dia, kira nak basah-basah terjadi. Allahu Akbar. Hadis ni bukanlah hadis porno. Cuma nak abang buat tuan-tuan yang tu. Saya baca hadis ni nampak macam orang kata apa? Ya apa Ustaz, nampak macam orang kata nak bagi tuan-tuan faham. Kan? Kalau duk baca kerek macam tu, tuan-tuan tak faham lah. Kan? Jadi saya urai tu nak bagi tuan-tuan faham. Baik. Hadis ni kata Imam At-Tirmidzi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Zaid bin Arqam, dan katanya lagi bermula ini hadis yang sahih lagi gharib. Rupanya hadis ni hadis sahih lagi gharib. Cuma jalan gharib itu tiada kami ketahui akan dia, akan hadis ini yang datangnya daripada Qatadah, datang daripada Anas, melainkan datangnya hadis ini daripada Imran Al-Qattan. Kira-kira muslimin dan muslimat atau rahmati Allah. Jadi malam ni satu tajuk yang simple. Tuan-tuan perlu dengar daripada mula doanya sampai habis kuliah pokoknya. Okey? Jadi begitulah keadaan dia. Kalaulah kita minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala memberikan kepada kita kelebihan-kelebihan ini. Nak dapat untuk bila tuan-tuan di syurga nanti. So sekarang ni untuk apa yang perlu kita buat? Beramal banyak-banyak. Mudah-mudahan semuanya itu akan menjadi milik kita yang disediakan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Baik, kita mohon kita tu, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.